Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membincangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan menyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Apakah yang dimaksudkan daripada berita palsu, masyarakat digital, etika atau peradaban? Sebelum kita bincang mengenai topik kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Wan Muhammad Izzat bin Wan Abu Osman. Bersama saya ialah rakan-rakan saya dalam projek ini, iaitu Muhammad Suhail Azmin bin Sulaiman dan yang kedua ialah Muhammad Hafiz bin Norizan. Saya akan mencakapkan pasal pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu dalam masyarakat digital? Berita palsu ialah penyebaran maklumat yang salah. Masyarakat digital ialah sebuah masyarakat yang menggunakan alat digital untuk berkomunikasi. Ini termasuklah seperti televisyen dan komputer. Berita palsu dalam masyarakat digital bermaksud penyebaran maklumat yang salah melalui alat digital. Ini selalunya melibatkan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Berita palsu ini boleh memutarbelitkan fakta sehingga menyebabkan fakta dengan berita palsu tidak boleh dibezakan. Ini boleh merosakkan imej kepada orang-orang yang menjadi mangsanya. Apakah maksud etika dan peradaban? Etika adalah teori tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik. Peradaban pula boleh dikatakan bersama maksud dengan tamadun, bererti keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju, lalu mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun begitu, tahap penghayatan berbeza kerana dipengaruhi oleh sejarah, biografi dan struktur sosial. Contoh yang kita boleh ambil ialah penghayatan etika peradaban di Malaysia mengikuti acuan Malaysia berdasarkan sejarah, iaitu pra-kolonial, iaitu sebelum kolonial berlaku di Malaysia, ataupun dikenali sebagai Tanah Melayu, kolonial dan pasca kolonial. Penyebaran berita palsu bukanlah merupakan perkara yang baru. Ini pernah berlaku dalam kehidupan manusia sebelum ini. Sejak zaman dahulu lagi, penyebaran berita palsu ini telah berlaku. Contohnya, kisah Augustus dari Empire Rome terhadap pesaingnya Mark Antony. Yang kedua ialah peristiwa di mana Benjamin Franklin menyebarkan berita palsu mengenai hubungan antara orang asli Amerika dengan British bagi tujuan untuk meningkatkan patriotisme antara orang Amerika. Pihak-pihak ini menyebarkan berita palsu kerana mereka mempunyai agenda-agenda mereka yang tersendiri. Berita palsu juga boleh berlaku atas sebab salah faham atau tersalah maklumat oleh daripada induk yang menyebarkan berita itu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Suhail Azmin bin Sulaiman. Saya ingin membentangkan tentang cabaran dan isu-isu berita palsu dalam masyarakat digital. Cabaran berita palsu dari segi ekonomi. Cabaran berita palsu dari segi ekonomi yang boleh menjejaskan pendapatan seseorang ataupun pendapatan negara.
Antara cabaran berita palsu yang dihadapi di dalam ekonomi ialah yang pertama, merosakkan perniagaan orang lain. Seperti era sekarang, iaitu era COVID-19, jika kes baharu dan kematian setiap hari meningkat secara mendadak, maka kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ini juga sekaligus dapat menjejaskan sumber rezeki bagi peniaga-peniaga yang tidak dapat membuka kedai, restoran dan aktiviti perniagaan yang lain. Yang kedua ialah menimbulkan ketakutan di kalangan pembeli. Penyebaran berita palsu tentang sesuatu produk perniagaan yang boleh merosakkan reputasi dan ekonomi sesebuah syarikat. Sebagai contoh, terdapat makanan dalam tin telah rosak dan pembeli sendiri yang menyebarkan berita palsu tentang produk makanan tersebut. Yang ketiga ialah pembelian panik. Apabila kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, terdapat satu golongan yang membuat pembelian panik yang tidak berhati perut dan mementingkan diri sendiri. Pembelian panik boleh memudaratkan kepada pembeli lain kerana bimbang akan stok makanan di rumah mereka akan berkurangan dan boleh menjadi habis. Ia juga boleh merugikan diri sendiri, malah pembaziran akan berlaku akibat membeli barang dengan kuantiti yang banyak. Yang keempat ialah harga barang meningkat. Dalam pandemik COVID-19, ekonomi di negara Malaysia ini tidak kukuh dan menimbulkan kerisauan semua rakyat Malaysia. Terdapat syarikat yang menaikkan harga barang untuk kepentingan syarikat masing-masing. Selain itu, ada juga golongan yang tidak mampu membeli barang keperluan harian mereka akibat golongan yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu dan mengeruhkan keadaan menjadi lebih lagi kritikal. Seterusnya ialah isu-isu berita palsu. Kajian menunjukkan maklumat palsu disebarkan jauh lebih pantas berbanding maklumat benar. Mungkin elemen sensasi dan kekinian yang terdapat dalam berita palsu menarik perhatian pembaca hingga mendorong berkongsi maklumat itu. Malaysia mempunyai bilangan pengguna internet tinggi, iaitu kira-kira 87% daripada jumlah penduduk. Namun, ini tidak bermaksud pengguna mempunyai literasi media tinggi, kerana ramai tidak tahu cara membezakan fakta sahih dengan berita palsu. Polis terpaksa membuka 270 kertas siasatan berkaitan perkongsian berita palsu COVID-19 dan 19 kes dibawa ke mahkamah. Pada masa yang sama, pasukan Respon Pantas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) menafikan
dan menjelaskan 388 berita palsu. Ini menunjukkan kita tidak sedar perkongsian seperti ini boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku kita serta mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Sebagai contoh, laporan mengatakan ada perniagaan mengalami penurunan jualan 80% selepas berita palsu mengenai pekerja atau pelanggan mereka dikatakan positif COVID-19 menjadi tular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan berkaitan penyelesaian berita palsu menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Untuk slide yang kali ini, saya ingin menerangkan sedikit info berkaitan dengan berita palsu. Penggunaan internet dan media sosial kini nampaknya menjadi platform penyelesaian masalah utama bagi sesetengah orang, terutamanya golongan muda. Ianya meliputi dari hiburan hingga membeli belah dalam talian. Penyebaran pelbagai berita yang menyebabkan kebanyakan orang keliru dan lebih sukar untuk mengenal pasti sama ada sumber maklumat itu adalah sumber yang sahih ataupun sumber yang palsu. Kita sering melihat orang yang berniat jahat dengan menggunakan strategi ini untuk menyebarkan mesej dan menerapkan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan untuk mendapatkan populariti. Menyebarkan kebencian dan ekstremisme. Apabila penyebaran berita palsu dan perkongsian maklumat oleh orang-orang yang latar belakangnya tidak kita ketahui menjadi perkara biasa dan semula jadi. Jadi bagaimanakah kita dapat mengetahui dan memastikan apakah sumber yang kita perolehi itu adalah benar dan tulen? Tidakkah kita merasa tertipu dan bersalah dengan menyebarkan maklumat yang tidak pasti keasliannya kepada rakan, saudara dan juga orang ramai? Sebagai seorang Muslim, kita dituntut oleh agama untuk berhati-hati dan memeriksa terlebih dahulu keasliannya dan keaslian maklumat ketika menerima berita, supaya berita itu dapat disebarkan dengan sahih. Setiap cabaran yang berlaku pasti akan ada cara penyelesaiannya. Pelbagai penyelesaian yang boleh diambil untuk membendung cabaran berita palsu menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Antara penyelesaian yang diajarkan di dalam agama Islam adalah kita menerima atau membaca sebarang berita, kita perlulah teliti dengan baik dan cari bukti terhadap berita tersebut. Perkara ini lebih dikenali sebagai tabayyun, yang bermaksud daripada perkataan Arab iaitu menyemak asas kebenarannya. Antara kepentingan bertabayun ini adalah untuk mengelakkan sebarang fitnah atau salah faham yang berlaku dan juga penipuan yang berlaku dan tidak memburukkan mana-mana pihak mengikut kebencian dan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Menurut Imam Ibn Katsir, wahyu ayat ini mengajar umat Islam harus berhati-hati dalam menerima berita dan maklumat, kerana maklumat sangatlah menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan corak keputusan itu sendiri. Keputusan yang salah akan menyebabkan semua pihak merasa bersalah. Jadi sangatlah perlu dititik beratkan bagi semua orang untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan tabayun, supaya sentiasa berhati-hati dalam menyebar sesuatu berita yang kita perolehi, kerana setiap orang yang beriman
akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak tentang apakah berita yang disampaikan kepada orang lain sama ada sahih ataupun palsu. Jadi, sebagai kesimpulannya, pelbagai cara yang boleh diambil bagi membendung masalah penularan berita palsu. Antara cadangan yang boleh diambil adalah dengan menambah baik cara penyampaian maklumat supaya orang ramai yang mendengar info atau berita yang kita sampaikan akan lebih yakin dan tidak ragu-ragu lagi. Seterusnya adalah dengan sentiasa mengambil tahu berkaitan dengan isu semasa supaya perkara yang disampaikan lebih dipercayai kerana perkara tersebut adalah perkara yang mereka sering kali dengar di media sosial. Selain itu, pastikan membaca sesuatu berita dengan lengkap kerana jika hanya sekadar membaca pada tajuk atau rangkap yang pertama saja, ianya akan menimbulkan fitnah dan menyebabkan salah faham terhadap berita tersebut. Jadi, sangatlah penting bagi setiap individu untuk sentiasa mengkaji terhadap sesuatu info atau berita supaya kita tidak tertipu dengan berita palsu dan tidak menyebarkan berita palsu. Kembalinya saya, Wan Muhammad Izzat akan membuat kesimpulan tentang projek kami. Sebagai seorang yang beretika, kita perlu sentiasa dalam keadaan sedar tentang tingkah laku yang perlu dilakukan bagi menjaga keluarga, bangsa, agama dan negara. Kita hendaklah perlu menjaga etika kita, tidak kira tempat dan masa. Ini termasuklah dunia maya, di tempat-tempat persendirian seperti rumah ataupun di tempat-tempat awam. Sebagai seorang masyarakat bertanggungjawab, kita perlulah sentiasa berwaspada dalam menerima dan menyebarkan sebarang berita yang kita tidak tahu kesahihannya. Penyebaran berita palsu boleh menyebabkan imej seseorang itu akan terjejas. Ini juga boleh masyarakat ataupun negara juga boleh terjejas. Jikalau imej negara terjejas, ini akan menjejaskan ekonomi dan sosial negara. Sesetengah berita palsu juga boleh dikategorikan sebagai fitnah dan boleh mendapat dosa yang besar. Etika adalah satu tiang untuk membangunkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Terima kasih, itu sahaja daripada kami.